warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera yang sekasihi Saudara Bukhari Ghazali, yang berhormat Bukhari Ghazali, Adun Pinang Tunggal, yang berhormat Saudara Izhar YB Sabang Jaya, yang berhormat dan bersara Muhammad Kazim Adun Teluk Bahang, yang berhormat Saudara Amir Hamzah Adun Perbatang Pasir, semua pimpinan PAS, Saudara Zul Ibrahim, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri, yang berhormat Nur Zamri Adun Sungai Bakap, dan ada beberapa adun yang tak dapat hadir, ada yang di luar daripada kawasan luar negeri, ada yang baru pulang daripada Kuala Lumpur. Seterusnya rakan-rakan media yang saya kasih sekalian, pertama sekali saya mengalu-alukan kedatangan semua rakan media ke pejabat Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang untuk satu sidang media yang kami adakan pada hari ini. Terima kasihlah atas kehadiran semua rakan media pada tengah hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jadilah kamu seorang yang menegakkan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kerana kebencian kamu kepada satu kaum sehingga kamu tidak melakukan keadilan. Berlaku adillah, kerana keadilan itu menghampiri kepada ketakwaan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Dan firman Allah SWT lagi dalam surah Hud ayat 113 yang berbunyi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada melakukan kezaliman, kelak kamu akan disambar oleh api neraka Allah SWT. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pada petang ini kami semua adun-adun daripada Perikatan Nasional kita mengadakan sidang media. Saya selaku ketua pemangkang bagi pihak atau bagi blok Perikatan Nasional, kita membuat kenyataan akhbar pada hari ini setelah mana berlaku beberapa insiden dalam tempoh selepas daripada persidangan Dewan Undangan Negeri yang lalu, dan kita melihat bahawa trend insiden ini berlaku seolah-olahnya lebih parah lagi. Semakin orang kata apa, membimbangkan kita, dan peranan sebagai sebuah kerajaan negeri yang sepatutnya memainkan peranan melaksanakan keadilan kepada seluruh rakyat ini sepatutnya berlaku. Maka kami terpanggil untuk untuk membuat kenyataan media berhubung dengan iaitulah insiden yang berkait dengan iaitulah TKM1, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang, itu yang berhormat Muhammad bin Ibrahim, Datuk Muhammad bin Datuk Dr. Muhammad, TKM1, yang memperlihatkan keangkuhan dan juga kesombongan TKM sendiri dalam berhadapan dengan itulah blok pemangkang ini, dan juga rakyat-rakyat yang berada di kawasan pemangkang. Yang kedua, iaitulah kita nak minta nak berjumpa pun sampai sekarang tak mau berjumpa. Kita nak buat kunjungan tak mau layan.
Dan kita setelah mana kita dinafikan, nafikan peruntukan oleh kerajaan negeri, namun kini kita lihat bagaimana kenyataan yang dibuat oleh TKM1, iaitu menafikan, iaitulah pengagihan zakat, sama ada dalam bantuan persekolahan, bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ini merujuk kepada satu hantaran di laman Facebook milik Zakat Pulau Pinang, ZPP. Dipercayai ada satu sesi taklimat skim pakaian seragam sekolah dan hamper Nur Ramadan Zakat Pulau Pinang 2024 telah diadakan pada 2 Februari 2024, iaitu pada hari Jumaat, di Kompleks Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam. Walau bagaimanapun, sesi kali ini hanya dihadiri oleh Wakil Pusat Khidmat Adun daripada parti kerajaan tanpa dijemput Wakil Pusat Khidmat Adun daripada parti PN ataupun Pembangkang. Jadi persoalan dia, kenapa tidak dilibatkan wakil daripada Pusat Khidmat Adun Pembangkang? Kenapa mereka tidak melibatkan? Yang kedua, Zakat Pulau Pinang telah berjaya bertindak sebagai agensi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang mengamalkan pengurusan profesional tanpa campur tangan oleh mana-mana pihak parti politik, sama ada yang pro kerajaan maupun pembangkang sebelum ini. Berdasarkan kepada rekod, pihak Zakat Pulau Pinang telah memberikan peruntukan kedua-dua skim bantuan zakat, iaitulah untuk persekolahan dan juga Nur Ramadan ini kepada adun pembangkang sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini zakat bagi. Namun sejak berlakunya pertukaran yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang yang juga pengurusi zakat Pulau Pinang yang baru, terdapat desas-desus mengatakan pengurusan zakat Pulau Pinang dipaksa mengikut arahan beliau atas dasar kepentingan politik, khususnya berkaitan dengan agihan bantuan skim pakaian seragam sekolah dan hamper Nur Ramadan Zakat Pulau Pinang pada 2024. Begitu juga hasrat adun pembangkang untuk melakukan lawatan kerja ke pejabat Zakat Pulau Pinang seperti mana saya sebutkan tadi. Orang kata apa, tidak dilayan oleh pihak, tidak orang kata apa, dilayan oleh mereka. Begitu juga permohonan yang kita buat kepada adun pembangkang ni semua buat. Kita ada list orang-orang susah yang memerlukan bantuan, kita minta tapi tak dilayan. Kita lakukan kedatangan adun Matang Perangan Pakcik Sobri, tak dilayan sehingga kepada hari ini. Jadi timbul persoalan, adakah TKM1 Pulau Pinang kali ini ingin menjadikan zakat sebagai umpan politik bagi memancing hati pengundi Melayu di Pulau Pinang yang semakin meluat dengan keangkuhan yang ditunjukkan oleh beliau terhadap kaki tangan agensi kerajaan, khususnya yang berada di bawah portfolio beliau. Seterusnya, apakah TKM1 Pulau Pinang lupa bahawa pembayar zakat di Pulau Pinang terdiri daripada mereka yang berlainan latar belakang pendidikan, kerjaya dan pelbagai ideologi politik yang selama ini telah memberikan sokongan kuat kepada zakat Pulau Pinang sehingga berjaya menjadi antara agensi zakat yang terkehadapan di dalam negara ini. Sedarkah makna TKM1 jumlah pengundi Melayu telah memilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya ke-15 yang lalu boleh dijadikan kayu ukur? Maka tidak keterlaluan secara hipotesis majoriti pembayar zakat di Pulau Pinang adalah pengundi-pengundi PN yang berada di kawasan Melayu. Kita nak ingatkan, pembayar zakat ini adalah maknanya daripada kalangan orang Islam yang duduk di kawasan-kawasan yang dibenangi oleh Perikatan Nasional. Perlu disedari bahawa zakat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sekali-kali menyalahgunakan kuasa dalam pengurusan agihan untuk kepentingan politik. Timbalan Ketua Menteri 1 apabila pengagihan tidak dilibatkan kepada adun pembangkang. Sebab kita zakat ini iaitulah tu'khazu min aghniyaihim, diambil zakat ni daripada orang kaya-kaya daripada kalangan mereka. Orang kaya-kaya bayar zakat.
faturaddu ila fuqaraihim, dan diagihkan kepada orang yang miskin daripada kalangan mereka itu. Ini hak orang-orang miskin dan juga hak asnaf yang adalah merupakan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan. Tetapi apa yang kita lihat, TKM1 menyalahgunakan kuasa. Kenapa? Kerana melakukan satu kezaliman, memerintah barang yang telah Allah Ta'ala putuskan, iaitulah dengan membuat rancangan-rancangan secara tersendiri. Dia katakan ta'rif zalim ni tasarrufu fi ghairi milkihi, memerintah pada barang bukan milik kita tu ta'rif zalim, memerintah kepada barang yang bukan milik kita. Barang tu milik Allah, zakat ni milik Allah Ta'ala, tiba-tiba dia agihkan mengikut suka hati dia. Dia tidak bagi kepada yang berhak, golongan yang berhak. Bukan maknanya zakat itu untuk maknanya adu membangkang, tapi untuk rakyat yang berada dalam kawasan-kawasan adu membangkang yang adalah hak di kalangan fuqara, masakin, kemudiannya orang yang berhutang. Kemudian zakat juga diberikan, iaitulah kepada asnaf-asnaf yang tujuh. Sepatutnya asnaf ni tidak kira di mana saja berada, kerana mereka layak, maka mereka ni mestilah diberikan, mestilah diagihkan zakat kepada mereka. Bukan dibolot program back to school, dia ambil daripada zakat, dia tidak berikan kepada kawasan-kawasan PN. Ini yang kenapa sikap melampau dalam pengurusan. Dulu dalam Dewan Undangan Negeri berjanji untuk menunaikan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, tapi apa jadi? Ini semua ibarat menanam tebu di bibir sahaja, cakap manis-manis saja, tetapi tidak melaksanakan, tidak menunjukkan. Bahkan maknanya melakukan satu perkara yang menjatuhkan moral beliau sendiri sebagai seorang timbalan Ketua Menteri satu negeri Pulau Pinang. Justru saya mewakili semua adun pembangkang. Kami menuntut penjelasan daripada TKM1 Pulau Pinang berhubungan dengan isu ini, dan juga mendesak supaya beliau menghormati adun yang dipilih oleh rakyat. Saya juga ingin memberi peringatan kepada timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang agar jangan sekali-kali menjadikan agihan zakat untuk kepentingan politik pribadi, kerana bukan harta dia. Jangan dia buat maknanya harta zakat ni macam harta mak bapak dia. Suka-suka hati dia nak bagi kat siapa dia punya suka. Tetapi ini adalah zakat, adalah merupakan amanah yang dipikul oleh dia, yang mestilah mana dilaksanakan pengagihan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya menyeru kepada beliau, hentikanlah kegilaan ini. Sikap maknanya politiking yang melampau, dan tunaikanlah amanah tanggungjawab sebagai timbalan Ketua Menteri dan juga sebagai esko agama. Jangan menggunakan kedudukan, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan politik beliau sendiri. Kembalilah untuk melaksanakan peranan sebagai timbalan Ketua Menteri dan juga esko agama dengan sebaik-baiknya. Jadi kita buat kenyataan ini, kita harap beliau dapat memikirkan supaya beliau dapat menunaikan tanggungjawabnya, memberikan hak kepada yang berhak, kerana itu adalah merupakan salah satu perkara yang dituntut di dalam, sama ada dalam agama sendiri ataupun di dalam tanggungjawab dia sebagai timbalan Ketua Menteri dan juga esko agama negeri Pulau Pinang. Jadi itulah yang ingin kami nyatakan di sini. Jadi setakat itu saja makna kenyataan saya berhubung dengan ini. Jadi kenyataan ini dibuat setelah mana kita meneliti dan menimbang banyak perkara, dan kita melihat ada perkara yang maknanya perlu kita keluarkan kenyataan ini setelah mana kita melihat sikapnya semakin menjadi-jadi. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kepada rakan media kalau ada apa yang nak tanya. Ya, silakan ada.
Speaker dia ada ni. Ada. Ada soalan tu? Kalau ada sila. Dah. Kalau kita minta satu dia jumpa dengan kita. Ya. Macam mana? Bila jadi Apa soalannya? Bila kejadian ni timbul? Kejadian ni timbul maka apa selepas daripada ni dah ada rentetan dia. Tetapi kemuncak dia ialah bila kita minta maknanya sumbangan daripada zakat yang selalunya kita adakan dan kita dapatkan daripada zakat Pulau Pinang. Baru-baru ni jadi kita tak diberikan. Ditolak. Permohonan kita tak ditolak secara bersurat tetapi ditolak maknanya dengan tindakan dan juga apa nama ni zakat yang apa nama Pulau Pinang buat satu perjumpaan yang saya sebut tadi di apa di Tok Gelam, Darul Hidayah di kampung Tok Gelam. Jadi pusat apa nama pusat khidmat, pegawai pusat khidmat tidak dipanggil untuk diberikan taklimat daripada pemakam. Selama ni orang kata apa tak berlaku sampai setara ni. Jadi kita melihat ini satu tindakan yang sudah melampau dan juga mencabul hak umat Islam itu sendiri, mencabul hak fakir miskin yang sepatutnya menerima. Adakah kerana politik sampai setara tu sendiri beliau bertindak? Nampak sangat maknanya beliau ni mana bertindak di luar batasan. Sebab itulah maknanya kita sebut nama kita sebut secara terus terang nama beliau ni supaya perkara ini sampai kepada beliau, dan beliau maknanya kalau beliau nak jumpa dengan kami pun kami bersedia untuk berjumpa dengan beliau atas isu ini ataupun atas apa-apa isu yang berkaitan dengan apa nama dengan portfolio beliau, iaitu selaku Exco Agama dalam Majlis Agama Islam di Pulau Pinang. lebih Ini melibatkan semua orang di kawasan PN. bukan. Semua orang. Yalah, Semua kawasan PN. semua di kawasan PN ini macam tu dilayan sebegitu. Mana tak dipanggil. Data kuasa pusat khidmat daripada pada mana adun makam tak dipanggil. Maksudnya kalau individu daripada kawasan PN sendiri yang pergi minta zakat pun susahlah dapat. Kita lihat maknanya ada orang yang orang kata apa pergi minta lah secara persendirian, bukan di pusat zakat lah, di apa kata penyarah kadun di kawasan yang pembangkang ni. Mereka melantik penyarah kadun. Penyarah kadun pun tolak, suruh mari dekat pusat khidmat, tak mau terima. Sedangkan mereka dapat peruntukan daripada kerajaan, mereka dapat, tapi mereka tolak. Kawasan saya sendiri, satu Chinese kan, main jumpa dia, dia kata tak apa, dia nak pergi satu pusat lain. Saya kata sini kita ada bagi tapi tak banyak lah. Untuk back to school ni kita cari bantuan rata, kita bagilah sikit, tak seperti mana apa nama bantuan yang diberikan oleh ni. Dia kata tak apa, nanti saya pergi sana, pergi angkat dekat apa penyarah kadun. Pergi sana dia orang tak ni, tak layan. Dia orang tak mau terima. Ada satu makcik tu juga pergi di penyarah kadun. Depa minta mari ke pusat khidmat. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka nak bully orang, nak murui rakyat macam ni. Tindakan begini. Apa guna mereka melantik penyarah kadun sampai tak mau layan? Kalau ada peruntukan sepatut penyarah kadun sampaikanlah. Peruntukan-peruntukan yang diberi oleh kerajaan negeri melalui mereka sepatut mereka sampai kepada rakyat. Tapi nampak gaya, adakah ini satu penyelewengan? Kita akan bagi, kita pusat khidmat ni kita bagi setakat mana kita mampu.
Kita tidak ada peruntukan yang diberi oleh kerajaan negeri. Peruntukan tak ada. Kita hanya ada peruntukan infra saja, 60,000 setahun. Itu pun di pejabat daerah, kena mohon di pejabat daerah. 60,000 tuan-tuan nak buat apa? Nak tampung jalan sikit-sikit minita pun sekejap saja habis. Jadi mereka yang diberikan peruntukan oleh kerajaan negeri melalui adun dan juga bagi kawasan pembangkang ni melalui penyerah kadun yang dilantik, mereka berikan peruntukan, tetapi peruntukan ini tidak disalurkan kepada rakyat. Bila dijumpa disuruh halau bagi ke pejabat adun. Ini satu tindakan yang orang kata apa, satu tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh apa nama ni, kaki tangan ataupun orang kata apa, agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Saya nak tanya sikit lah. Saya difahamkan setiap adun diberi peruntukan 200 untuk pakaian sekolah. Okey, seperti disebut oleh Ketua Bintang tadi, dalam taklimat pada awal Februari itu, wakil pusat taklimat adun PN tak jemput. Okey, fair, enough. Lepas tu, hampir ke semua adun PN membuat permohonan kepada Dekat Pinang untuk minta peruntukan tu, tapi sampai sekarang tak dilayan. Ini lagi satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Kita juga perlukan penjelasan kenapa kita sebagai adun yang dilantik secara demokrasi, kenapa kita tak berikan hak kita sebagai adun yang sepatutnya dapat hak yang sama. Kita buat surat kepada sini, tapi pun agak difahamkan benda tu akan tak tertentu. Kalau ikut apa yang jelas tadi disebut oleh Ketua Bangsa, sangat jelas lah. Saya rasa dah, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya ucapkan terima kasih. Ada lagi tak? Apa nama, bagi mic. okey, rakyat pembangkang ada usaha untuk berjumpa dengan TKM kan, tapi tak dilayan. Macam daripada pihak zakat sendiri, diorang ada bagi apa-apa ni tak? Macam Zakat sendiri pun dia tertakluk kepada Timbalan Ketua Menteri sekarang ni. Dulu pengurusi CEO dia saja. Sekarang CEO dia pun tak berani lah. Ini satu benda yang pelik. Semua maknanya dia tak berani, dan juga mereka pun tak berani nak memberi jawapan sekarang ni. Dan tergantung macam tu saya, kita punya apa nama permohonan ni. Jadi pegawai kerajaan ni pun takut. Pelik, satu benda yang pelik. Patutnya mereka kena berurusan dengan kita, kerana kita berurusan dengan rakyat. Tetapi kenapa maknanya mereka maknanya takut dan juga melarikan diri. Ini satu perkara yang pelik dan juga maknanya keluar daripada norma kebiasaan lah. mungkin kalau ada apa-apa tindakan susulan, kalau pihak TKM masih tak nak beritahu berseminggu atau bagi tak mungkin ada pihak pembangkang ada sesuatu. Kita ada sesuatu, tetapi kita membuat pertimbangan yang wajar dan juga orang kata apa ini, kita jangan sampai rakyat sendiri yang akan orang kata apa turun untuk maknanya berjumpa dengan beliau sendiri. Sekarang ni kami mengambil tanggungjawab sebagai wakil rakyat untuk maknanya berunding dan juga mendapatkan hak-hak rakyat yang berada di kawasan-kawasan kami ini. Ya. Kita tengok kalau sekiranya ada ni, tapi kita masih lagi memberikan peluang kepada suku agama untuk maknanya memperbaiki balik. Mungkin ada kesilapan, kekhilafan beliau. Memanglah kita tak sama pembangkang ni, tapi hak orang susah hak bagaimana? Jangan tengok kami, tengok orang susah ada di kawasan kami ni. Orang susah itu adalah tanggungjawab kepada kerajaan, tanggungjawab kepada ni. Jadi mereka datang ke sini, jadi kami terpaksa kena usahakan untuk mana mendapatkan sesuatu kepada mereka. Tapi ini yang menjadi masalah sekarang. Jadi kita berharap maknanya kita sedia untuk berjumpa dengan beliau, bertemu dengan beliau di dalam dalam pertemuan yang kalau kena beliau nak berjumpa ni. Sekarang di mana? Di jabat dia ke? Dia mai sini pun tak apa.
di mana-mana sahaja kita tak menjadi keberatan untuk kita berjumpa untuk kita selesaikan masalah. Jadi jangan api lah. Untuk rekod ada di antara kami ni, ada pihak ni yang dah 2 kali buat surat kepada zakat untuk jumpa, untuk bincang apa yang terbaik untuk kami. Dia elok nak rakyat, tapi tak ada layan. Bukan sekali, 2 kali. Ini persoalan dia. Kenapa begitu? Kalau tanya kat zakat, dia kata dia tak boleh bagi, dia tak ada autoriti. Siapa ada autoriti? Saya kira sekadar itu saja pernyataan akhbar pada petang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan media yang sudi hadir di pejabat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipanjangkan untuk maknanya tindakan yang sewajarnya. Sekiranya dia masih lagi memilih untuk maknanya tidak ini, kita akan buat sesuatu untuk perhadapan dengan isu-isu seumpama ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassul bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.